Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 34. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 31 dan 32. Ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Pengajarannya pertama, Sesungguhnya Allah menyuruh, Allah memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencabar sesiapa yang mendakwa cintakan Allah dengan membuktikan cintanya kepada Allah melalui ikutannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus kita mencabar sesiapa yang mendakwa bahawa dia cintakan Allah, agar dia membuktikannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesiapa yang mendakwa cintakan Allah tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dakwaannya adalah bohong.
Yang keempat, cinta Allah adalah matlamat paling utama bagi setiap manusia. Termasuklah bagi orang kafir. Yang kelima, sirah Nabi dan sunnahnya, sirah Nabi dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan sangat besar nilainya di sisi Allah. Dan sangat besar nilainya di sisi Allah sehingga Allah menjadikannya prasyarat untuk mendapat cinta Allah. Yang keenam, semakin kuat ikutan seseorang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi cintanya kepada Allah. Dan sebaliknya, semakin kurang ikutan seseorang akan sunnah Nabi, maka semakin kuranglah cintanya kepada Allah. Jadi maksudnya, semakin kita banyak ikut sunnah Nabi dalam kehidupan seharian, sebenarnya itu adalah petunjuk bahawa kita semakin cintakan Allah. Kita masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah baca doa, nak tidur kita baca doa, macam-macam zikir. 2 ayat terakhir surah Baqarah, baca ayat kursi, baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, baca lagi 3 kul, baca juga Al-Kafirun. Jadi semakin banyak kita baca doa dan zikir yang diamalkan oleh Nabi, semakin tinggi nilai cinta kita kepada Allah. Okey, yang ketujuh. Mengikut Nabi, mengikut sunnah Nabi SAW adalah penyebab Allah mencintai hamba-Nya. Mengikut sunnah Nabi SAW adalah penyebab Allah mencintai hamba-Nya. Yang ke-8,
mengikut Nabi, mengikut sunnah Nabi juga menjadi penyebab mendapat keampunan Allah. Yang kesembilan, yang paling penting dalam hidup orang yang beriman ialah bukan dia mencintai Allah, tetapi Allah mencintainya. Kerana apabila Allah mencintai seseorang, maka itu adalah sebagai bukti dia mencintai Allah. Yang ke-10, hendaklah setiap orang apabila beramal setiap amalan memastikan amalan itu adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya amalannya tidak sia-sia dan supaya dia mendapat cinta Allah. Okey. Habis ayat seterusnya, ayat 32. Qul atii'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Pengajarannya pertama, besar dan utamanya mentaati Allah dan Rasul. Besar dan utamanya mentaati Allah dan Rasul. Sehingga Allah memerintahkan secara khusus kepada Nabi dan umatnya agar sentiasa mentaati Allah dan Rasul. Yang kedua, mentaati Rasul adalah sama seperti mentaati Allah. Yang ketiga, sesiapa yang tidak mentaati Rasul, dia sebenarnya tidak mentaati Allah. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa ayat 80.
Bagaimana disebut dalam surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Okey, habis ayat seterusnya 33 kita dah tadabbur semalam. Tapi ayat 33 ni dia berkait dan bersambung dengan ayat 34. Jadi pengajarannya kita sekalikan besok insya-Allah. Kita teruskan tadabbur ayat 34. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 33 Allah cerita apa? Ciri-ciri manusia yang terpilih. Iaitu sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Kemudian Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Dan Adam tu sebagai Abul Bashar, bapa manusia yang pertama. Manakala Nabi Nuh rasul pertama dan juga bapa manusia yang kedua. Kemudian keluarga Ibrahim. Kemudian yang keempat keluarga Imran. Allah tak sebut Nabi Musa kan? Dalam tafsir dia sebut. Sebab masa ayat ni turun ada rombongan daripada Najran, daripada orang Nasrani datang. Orang Nasrani ni agama apa? Kristian. Jadi Allah sebut yang sesuai dengan agama Kristian, iaitu keluarga Ali Imran. Sebab Nabi Isa tu daripada keluarga Imran. Okey, kemudian lepas tu Allah kata kami pilih mereka ni lebih daripada alal alamin, daripada bangsa ataupun orang yang lain di zaman itu. Okey. Kemudian sambungannya apa dia? Semua tu Allah pilih adalah zuriat. Zuriat ni daripada perkataan zara'a. Satu zara'a, yang kedua wazara. Dua asal kata asal dia dua. Pertama zara'a, makna dia khalaqa. Yang kedua wazara, makna dia taraka. Okey, kita ambil makna pertama, zuriyatan. Kalau makna khalaqa, makna apa? Makhluk yang dicipta oleh Allah. Bila ambil makna yang pertama, yang makhluk yang dicipta oleh Allah, maka zuriat juga merangkumi yang usul dan yang furu'. Makna yang atas, bapa, atuk, atas pada atuk, dan dia juga zuriat masuk pada yang bawah, iaitu anak, cucu, cicit. Itu kalau zuriat daripada perkataan zar'ah. Okey. Tapi kalau zuriat daripada perkataan wazara yang makna taraka, maka dia hanya khas untuk yang furuk saja, yang bawah, iaitu daripada anak, cucu, cicit ke bawah. Yang furuk tak masuk. Yang usul tak masuk. Jadi yang mana satu betul ni? Dua-dua betul. Tengok konteks ayat. Sebab tu yang kita faham, kebiasaannya zuriat ni bila digunakan untuk apa? Yang ke bawah ke termasuk juga yang ke atas? Bawah. Tapi dalam Quran zuriat digunakan untuk dua-dua. Ada kisah Nabi Nuh, saya lupa ayat. Kami membawa zuriatnya dalam kapal. Kami membawa zuriatnya dalam kapal. Cuba cari. Hamalna zurriyatahu.
Okey. Apa dia? Al-Isra ayat yang ketiga. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin. Zurriyatan Zurriyatan man man hamalna man ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. hamalna ma'a Nuhin. Innahu kana 'abdan syakura. Okey, innahu kana 'abdan syakura. Cuba tengok terjemahan dia. Zuriat, iaitu mereka yang hamalna, kami bawa bersama Nuh. Di mana ni? Dalam kapal. Siapa yang Allah bawa ni? Ha? Allah kata zuriat kan? Tapi siapa ni? Yang atas ke yang bawah? Yang usul atas ataupun yang furuk kat bawah? Ha? Kalau yang bawah makna siapa? Kalau yang bawah bukan Nabi Nuh dan bukan kaum dia lah. Kalau yang bawah cucu cicit dia. Yang naik kapal tu siapa? Atuk kita lah. Tapi Allah namakan dia zuriat. Itu makna zuriat ada makna yang atas. Bapa, atuk, nenek, moyang. Boleh faham? Betul kau faham ni? Jadi kalau saya kata zuriat saya dah meninggal 3 generasi. Betul ke salah? Betul. Okey. Allah sebut sebelum ayat ni 4 yang Allah pilihkan. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Semua tu adalah zuriat ba'duha min ba'din. Sebahagiannya dari sebahagian yang lain. Apa maksud ni? Apa maksud sebahagiannya daripada sebahagian yang lain? Ada 2 maksud. Pertama, iaitu semua tu Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, semua adalah zuriat sebahagiannya daripada sebahagian yang lain, iaitu daripada jenis manusia yang sama. Adam manusia, Nuh manusia, keluarga Ibrahim manusia, bukan jenis makhluk yang lain. Dan kalau itu maksudnya menafikan. Ada pandangan yang mengatakan manusia ni asalnya bukan dari manusia, tapi daripada beruk. Siapa yang mengatakan manusia berasal daripada kera, siapa yang mendakwa tu? Dia memang kera. Okey, ini makna pertama, sebahagian daripada sebahagian, iaitu daripada jenis manusia yang sama. Cuma yang bezanya apa dia? Daripada Adam sampai zaman kita, yang membezakan apa? Fizikal dia. Kalau Nabi Adam tinggi dia berapa? 60 hasta. 60 hasta. Lebar pun ada pendapat kata sama juga 60 hasta. Tapi lepas tu semakin kecil kan. Dulu zaman kita sekolah, mana lebih besar, kita dengan beg sekolah? Kita. Sekarang mana lebih besar? Beg sekolah kan, sampai saya ingat anak kita bawa tu. Sebab beg lebih besar daripada orang. Jadi semakin lama semakin kecil. Okey, pendapat kedua, sebahagiannya daripada sebahagian, iaitu dari segi akhlaknya, dari segi agamanya sama. Sebab Nabi Adam, asal agamanya ada berapa? 1 je. Lepas tu Nabi Nuh pun 1, kemudian menjadi berpecah-pecah. Tapi asalnya daripada agama yang 1, akhlak yang 1. Okey. Wallahu, dan Allah Maha mendengar. Alimun, Maha mengetahui. Allah dengar apa ni? Apa beza dengar dengan tahu? Apa dia? Dengar apa yang dicakap, apa yang diucap oleh siapa? Yang keturunan tu. Mula daripada Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan semualah. Allah Maha mendengar semua percakapan mereka. Mengetahui
perbuatan. Perbuatan dan juga dalam hati. Manusia kadang-kadang dia boleh dengar tapi tak tahu kan. Kadang-kadang dia tahu tapi dia tak dengar. Itu kelemahan manusia. Okey. Jadi dengan dua sifat Allah ni, Sami'un Alim, apa kesan kepada orang beriman? Kita jaga mulut. Sebab Allah Maha mendengarkan. Apa saja kita ucapkan, Allah dengar. Alim, kita jaga hati kita, niat kita. Kita tak akan biarkan apa dalam hati kita benda yang Allah tak redha. Kadang-kadang terniat nak buat sesuatu yang Allah tak redha. Bila dengar Allah tahu je alimun, kita hilangkan. Okey. Iz qalat. Ingatlah. Dalam bahasa Arab bila sebut is, sebenarnya ada perintah sebelum tu. Uzkur. Uzkur. Perintah. Ingatlah. Jadi ingat apa ni? Kisah yang Allah nak sebut. Jadi kisah yang Allah nak sebut ni wajib kita ingat dan faham ataupun wajib kita baca sahaja? Wajib baca dan faham. Apa dalil? Allah kata uzkur. Allah tak kata iqra. Ingatlah kisah ni dan ambil pengajaran. Apa dia? Is ketika mana qalat telah berkata Imra'atu Imran. Imra'ah apa dia? Isteri Imran. Biasa kalau isteri dalam Quran dia guna perkataan Imra'ah. Dia tak guna zaujah. Contoh dalam surah apa? Wa imra'atuhu hammalatul hatab kan? Apa makna dia? Isterinya pembawa kayu api. Isteri dia siapa tu? Abu Jahal ke Abu Lahab? Dia tabat tiada Abi Lahab ke tabat tiada Abi Jahal? Abu Lahab kan? Okey, ingatlah kisah ni ketika mana isteri Imran. Siapa isteri Imran? Apa namanya? Hanan. Oh bagus, apa ingat isteri, nama isteri tu. Nama suami Hanan? Imran. Isteri Imran. Rabbi, wahai. Bila sebut Rabbi tu ada ya, wahai Tuhan. Tapi ya tu dibuang. Makna doa lah. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku bernazar laka kerana engkau. Apa makna nazar? Nazar ni mana berjanjilah. Tapi nazar yang dilakukan oleh isteri Imran ni sama tak dengan nazar yang biasa kita orang Melayu buat? Tak. Sebab nazar yang biasa kita buat apa dia? Bersyarat. Kan? Bersyarat. Ini tak ada syarat ni. Aku bernazar tak ada syarat apa. Jadi apa hukum bernazar yang bersyarat tu? Kalau aku sembuh, nak puasa 3 hari. Kalau lulus projek ni, nak pergi umrah setiap bulan turut-turut. Hukumnya makruh. Dan ada pendapat kata haram. Dalilnya dalil hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Nabi SAW anin nazri. Nabi melarang daripada bernazar. Melarang tu sebahagian besar ulama kata larang tu makna dia makruh, bukan haram. Kemudian Nabi begitu sebab. Kenapa nazar tu makruh ataupun tak digalakkan? Allah kata, Nabi kata la tunziru.
Jangan kamu bernazar. Fa inna nazra la yaruddu syai'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu bernazar, kerana sesungguhnya nazar tidak boleh menolak sesuatu. Sebab fahaman bila orang bernazar, ada tak tujuan nak menolak sesuatu? Apa dia? Musibah lah. Maknanya dia sakit, dia nak tolak sakit, dia pun bernazar. Dengan anggapan dengan nazar tu boleh menghilangkan? Tak boleh. Nabi kata la yaruddu syai'an. Kemudian Nabi kata lagi wa innama, sebaliknya yustakhraju minal bakhil. Wa innama, sebaliknya yustakhraju, nazar tu dikeluarkan oleh si bakhil. Bakhil ni biasa kalau dia nak bagi bersyarat. Saya boleh bagi tapi syarat. Itu orang kedekut. Kalau pemurah, pejam. Ambil. Berapa ni? Ambil je. Kamu ambil satu je. Jangan ambil lebih. Bakhil itu. Sebab tu ada setengah ulama kata, nazar ni, orang yang bernazar adalah orang yang bukhala. Haji bakhil. Yang lagi dahsyat apa dia? Dia bersyarat dengan siapa ni? Allah. Tuhan bagi dia sihat, Tuhan bagi segala-gala, tiba-tiba aku nak puasa tapi engkau bagi sembuh. Hebat tak? Hebat tak orang bernazar? Jadi jangan bernazar. Okey. Di sini timbul persoalan. Sekarang yang bercakap ni siapa? Isteri? Sepatut yang bernazar ataupun yang bercakap ni isteri ke suami? Suamilah. Ketua keluarga kan. Tapi cerita suami tak ada. Cerita Imran ni tak ada. Sepatut Imran yang cakap. Kan? Anak tu sebenar hak milik siapa? Bapa, bukan isteri. Betul kan? Sebab tu ban kepada apa? Bukan ban kepada ibu. Tapi kenapa tak keluar cerita Imran? Ada tafsir mengatakan masa dia mengandung, Imran dah meninggal. Bila Imran dah meninggal, dia sendirilah buat keputusan. Okey, apa nazar isteri Imran? Ma fi batni. Okey, satu lagi, Imran ni mak kepada siapa? Mak kepada Maryam. Dan atuk kepada Nabi Isa lah. Kan siapa ni? Isa anak kepada Maryam. Jadi Imran tu mak kepada Maryam dan atuk kepada Nabi Isa. Okey, Isa Maryam binti Imran. Musa bin apa? Nabi Musa. Tak apalah Nabi Harun. Samalah bapa samalah adik-beradik tu. Musa bin Tak. Nabi Musa tak tahu bin apa? Bin Imran lah. Imran. Musa bin Imran, Harun pun bin Imran. Tapi Imran yang lain. Dia tak mungkin Imran yang sama sebab jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa lebih kurang ada kata 500 tahun. Okey, aku bernazar apa dia? Ma fi batni. Apa dalam perutku. Muharraran. Apa makna muharraran? Muharraran daripada perkataan hurriyah, bebas, merdeka. Makna aku bernazar, apa dalam perut tu, apa dia? Kandungan lah.
Dia tahu tak anak dalam kandungan tu laki ke perempuan, seorang ke kembar, dia tahu tak? Tak. Tapi dia bercita-cita. Dia bernazar tu makna dia bercita-cita supaya apa kandungan dalam perutnya adalah keluar lelaki. Dan apa dia nak anak dia jadi apa? Menjaga, biarlah anak aku ni merdeka sepenuhnya 100% kerja untuk rumah Allah, bukan untuk aku. Kalau separuh untuk rumah Allah, separuh untuk aku, bukan muharrarah. Muharrarah ni 100% untuk menjaga Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan ibu bapa masa itu sangat mulia. Dan mereka nak anak mereka jadi mulia. Apa kemuliaan anak-anak mereka? Iaitu bila anak-anak mereka berkhidmat untuk agama Allah. Biarlah tak berkhidmat untuk aku, tak apalah. Tak bagi duit pada aku, tak apa. Tak penting semua tu. Yang penting berkhidmat untuk Allah. Sebab aku hamba Allah, anak aku pun hamba Allah. Boleh? Masa ni Baitul Maqdis dah dibina. Siapa yang membina Baitul Maqdis? Baitullah siapa bina? Nabi Ibrahim. Baitul Maqdis? Bukan, Ada pendapat dalam tafsir mengatakan Nabi Yaqub AS. Dan bila ditanya berapa lama antara masa pembinaan Baitullah dengan Masjid Al-Aqsa, 40 tahun. Ibrahim dengan Nabi Yaqub apa hubungan? Ayah ke cucu? Nabi Ibrahim atuk kepada Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim dapat anak Ishaq. Ishaq dapat. Jadi Ibrahim dengan Ismail bina Kaabah. Cucu dia Nabi Yaqub bina. Okey. Muharraran. Dia terjemah apa tu? Dia terjemah seorang yang bebas ni bukan sebebasnya bebas mata-mata menguruskan ataupun menjaga rumah Allah ataupun Masjidil Aqsa. Pengajarannya apa untuk kita? Apa pengajaran untuk kita dengan nazar mak kepada Maryam ni? Soleh. Tapi ramai yang nak soleh, tapi soleh untuk diri dia kadang-kadang, betul tak? Kadang-kadang mak apa hantar anak sekolah tahfiz. Dalam kepala dia untuk dia keluarga ke untuk agama Allah 100%. Supaya apa? Anak ni di akhirat besok boleh tarik siapa? Tarik akulah. Ada kepentingan tak? Patutlah anak kadang-kadang tak menjadi. Salah niat. Jadi yang betulnya niat untuk agama Allah 100%. Saya nak tanya, kalau anak kita jadi berkhidmat untuk agama Allah 100%, langsung tak ada masa nak khidmat pada kita, agak-agak kita dapat tak kebaikan anak tu di akhirat besok? Dapat. Nabi kata bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3 kan? Salah satu apa dia? Doa anak yang soleh. Paling-paling kurang dapat doa anak yang soleh. Dan kalau dia berkhidmat untuk agama Allah, lagi banyak pahala tak? Yalah, kalau dia jadi pendakwah, dia dapat mengislamkan seorang. Apa dapat? Unta merah. Mak dia dapat tak? Mesti dapat. Sebab mak dia yang mendidik dia sampai menjadi pendakwah. Kalau anak dia dapat mengislamkan lagi ramai, lagi banyak pahala mak dia dapat. Ini dipanggil apa ni? Strategi planning untuk akhirat. Ramai mau apa ada strategi planning untuk dunia aja. Jadi engineer, jadi doktor kan. Bila mak pencen, fahamlah. Tak ada lepas mak mati tolong doa. Jarang sangat, betul. Jadi ambil pengajaran. Kalau kita mengandung ke anak kita mengandung, pastikan niat kita anak kita untuk agama, serah untuk agama.
Dan yang ada untuk diri kita. Sebenarnya lagi anak kita berkhidmat untuk agama, lagi besar faedah untuk kita. Tapi kalau anak kita berkhidmat untuk kita dan keluarga je, sangat kecil faedahnya. Kan? Ha? Kalau isteri kita masih ada peluang untuk dapat anak lah. Kalau dah habis dah tempoh mengandung tu, ada orang berani cakap je. Ha? Okey. Fa maka taqabbal. Apa makna taqabbal? Terimalah minni, dariku. Jadi saya nak ulang sekali lagi kepada mak bapak yang masih kepada suami isteri lah yang masih ada peluang nak beranak, betulkan niat anda demi untuk kebaikan anda sendiri. Iaitu pastikan anak anda berkhidmat untuk agama, bukan untuk diri kamu. Kalau kita isteri pun dah tua tak boleh beranak, pastikan anak kita yang akan beranak tu niatnya betul. Okey. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, dalam masyarakat ka ni engkau. Anta, engkau. Berulang tak? Berulang ke tak? Ada tak bahasa Melayu macam ni? Sesungguhnya engkau nak bagi bila kota baru? Tak ada kan? Tapi bahasa Quran ada. Dia sebenarnya berulang ke tak ni? Bukan. Dia ada macam Syekh Saleh Utsaimin, dia kata tak ada perkataan yang berulang dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, walaupun dapat berulang. Sebab apa? Bila berulang macam sia-sia. Sebenarnya ini adalah taukid. Lepas tu bila terjemah kaedah bahasa Arab pada sesungguhnya engkau, hanya engkau sahaja. Berulang tak? Tak. Sesungguhnya engkau, hanya engkau saja yang mendengar segala-galanya. Yang lain tak boleh seperti engkau. Kita boleh dengar yang mana? Yang dekat kita. Yang rumah sebelah tak boleh dengar dah. Yang di KL lagi tak boleh. Allah boleh dengar satu dunia. Walaupun kita berbisik, Allah dengar. Engkau, hanya engkau, Maha mendengar. Al-Alim, lagi Maha okey. Boleh. Satu lagi saya nak banyak tak doa-doa yang Allah ajar dalam Quran supaya kita minta agar Allah jadikan anak kita soleh untuk semua. Dia sendiri soleh dan dia juga mengsolehkan orang lain. Apa dia antara doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Okey, apa doa itu sebenar? Apa yang kita minta? Kita minta anak zuriat kita menjadi satu qurrata ayun. Yang kedua, imam. Waj'alna imaman lil muttaqin. Ada orang dia minta aja tapi dia tak tahu apa dia minta. Ataupun dia tahu tapi dia tak memenuhi syaratnya. Macam mana nak jadikan anak kita qurrata ayun? Apa makna qurrata ayun? Apa maksud penyejuk mata? Ini semua ada pengalaman kan ada anak. Bila kita tengok anak sejuk je. Tengah-tengah panas pun jadi sejuk. Bila? Masa dia taat siapa? Allah. Masuk waktu je ambil wuduk. Kita tak payah suruh. Sejuk tak hati? Lepas tu lepas subuh baca Quran. Kita tak suruh pun.
Sejuk tak hati? Tapi kalau subuh gerak 5 kali baru bangun. Lepas tu bila start baca Quran, terus tidur. Sejuk tak hati? Ada hati. Anak siapa ni? Anak aku lah. Ada orang juga, dia sejuk hati bila ni? Bila anak dia tidur. Oh, lega. Satu hari sakit hati kan? Tu bala. Okey, jadi nak pastikan anak kita betul-betul menyejukkan hati, mesti jadikan anak kita salat dan ikut perintah Allah, baru kita sejuk hati. Yang kedua, kita minta apa? Anak kita jadi apa ni? Imam. Imam kepada siapa ni? Subhanallah. Bukan imam kepada orang solat. Kalau imam kepada orang solat, syarat dia apa dah? Hafal Quran cukup. Tapi sekarang yang kita nak minta tu, supaya anak zuriat kita jadi imam, pemimpin kepada orang bertakwa. Kalau nak jadi pemimpin kepada orang bertakwa, anak kita kena jadi apa? Kena bertakwa lah. Mana mungkin orang jahat jadi pemimpin kepada orang bertakwa? Betul? Dan nak jadi orang bertakwa, syaratnya apa? Ilmu apa? Zalikal kitabu hudan lil muttaqin. Quran saja pemandu kepada orang bertakwa. Selagi kamu tak faham Quran, tak ikut Al-Quran, kamu tak akan jadi orang bertakwa. Dan bila tak jadi orang bertakwa, jauhlah nak jadi pemimpin kepada orang bertakwa. Jangan minta bertahun-tahun, tapi syarat tak ada. Boleh? Jadi pastikan anak kita baca doa ni, pastikan anak kita tadabbur Al-Quran. Pastikan anak kita belajar sunnah Nabi. Dan satu lagi doa yang bagus kita baca untuk anak kita. Cuba buka surah An-Naml ayat 19. Surah An-Naml ayat 19. Dia panjang tu, ambil kat tengah, ambil kat sini. Qala rabbi auzi'ni, ada? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Kemudian wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Dah kan? Okey. Cuba kita tengok ada tak? Rabbi, cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuhanku. Auzi'ni, ilhamkan aku. Ataupun tunjukkan aku supaya an ashkura, aku menjadi orang yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat engkau. Nikmat yang mana ni? Allati an'amta, yang engkau telah beri kepada aku dan kepada kedua ibu bapakku. Satu, kita minta Allah bantu kita supaya sentiasa bersyukur dengan nikmat. Yang kedua, wa an a'mala salihan, supaya aku sentiasa beramal soleh yang engkau redha. Kadang-kadang kita perasan kita amal soleh tapi Allah tak redha pun, sebab amal tu bukan daripada Nabi. Jadi amalan yang Allah redha, bukan orang ramai redha. Kemudian wa adkhilni, dan masukkan aku dengan rahmat engkau ke dalam hamba-hamba engkau yang soleh. Tapi dalam doa ni ada tak untuk doa untuk zuriat, anak cucu kita? Tak ada. Kan? Buka satu lagi surah Al-Ahqaf ayat 15. Dia doa sama tapi hujung berbeza. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Tak ambil yang kat tengah.
Ambil start daripada sini. Rabbi sama je. Ada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu. Beza sini. Ni ada zuriat ni. Dia beza kat sini. Start daripada sini. Wa aslih li fi zurriyati. Apa tu? Inni tubtu ilaika. Inni tubtu ilaika. Wa inni minal muslimin. Okey, yang mana bagus? Dua-dua bagus. Cuma kalau kita nak sekalikan doa untuk anak kita, ambil surah Al-Aqaf. Tengok yang sambungan dia apa dia? Yang berbezanya apa? Wa aslih li. Cuba terjemah. Aslih. Baikilah. Islahlah untuk aku pada zuriatku. Kan? Aslih dari segi apa ni? Akidahnya, agamanya, amalnya. Dan ini tubtu ilaika, aku sesungguhnya telah bertobat pada engkau dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam. Okey. Jadi sekali lagi saya ingat, bila kita baca doa minta anak menjadi soleh, jangan doa saja, tapi penuhi syarat-syarat untuk menjadi anak yang soleh. Okey. Kemudian falamma, kita sambung. Falamma, maka tatkala wada'atha, dia melahirkan. Tadi dia minta apa? Jadi anak apa? Anak lelaki. Kenapa? Untuk apa? Kenapa dia minta anak lelaki? Dia logiknya seorang isteri kan, seorang ibu, biasa dia nak lelaki ke nak perempuan? Sebab tolong masak kan, tolong kemah basuh mangkuk pinggan kan, kepentingan diri. Tapi orang yang beriman fikiran dia jauh lebih daripada itu. Tolong bersih hati-hati manusia. Okey. Tapi sekarang bila dia lahir keluar anak apa? Maka tatkala dia melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha, aku melahirkannya unsa. Unsa apa dah? Anak perempuan. Apa maksud kata-kata Mak Maryam ni? Bila dia bernazar nak anak lelaki, tiba-tiba keluar anak perempuan, dia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, bukan lelaki, sebagaimana aku minta. Apa maksud dia ucap tu? Dia satu kecewa. Yang kedua, dia nak minta maaf pada Allah. Wahai Tuhan, minta maaflah. Sebab niat aku supaya anak tu lelaki boleh jaga agama engkau, boleh jaga rumah engkau. Tapi tengok perempuan minta maaf. Subhanallah. Dia menyesal bukan sebab anak tak boleh khidmat untuk dia, tapi sebab tak boleh berkhidmat untuk rumah Allah. Sebab perempuan tak boleh berkhidmat. Kan? Perempuan bukan tugas dia menjaga rumah Allah. Wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu. Bima wada'at, dengan apa yang dia lahirkan. Dia kata kepada Allah, minta maaflah wahai Allah, aku nak melahirkan anak perempuan. Allah kata apa? Allah, aku dah tahu lama dah, memang anak kamu anak perempuan. Di situ ada pengajaran.
Dia nak anak lelaki, Allah bagi anak perempuan. Apa pengajarannya? Yang pilih anak lelaki terbaik. Bukan mestinya yang kita pilih. Walaupun niat dah bagus tak? Dah bagus, cantik dah kerana Allah. Tapi belum tentu terbaik. Saya nak tanyalah, antara Mak Maryam ni dapat anak lelaki dengan dapat anak perempuan. Dia nak anak lelaki dan tujuannya untuk agama Allah. Tiba-tiba Allah bagi anak perempuan. Sebenarnya untuk Mak Maryam ni, mana yang terbaik untuk dia? Sebenarnya. Anak lelaki ke perempuan? Okey, apa kebaikannya? Apa kebaikan? Menunjukkan kalau orang perempuan pun boleh beriman tau. Orang perempuan juga boleh beriman tau. Boleh? Beriman tau. Tapi dia tak jaga masjid. Kalau anak lelaki tak boleh melahirkan zuriat. Kita tahu tak apa kehebatan Maryam ni? Dia melahirkan anak tanpa suami. Maknanya hebat tak kelebihan yang Allah bagi pada Maryam? Kalau dia dapat anak lelaki, boleh tak anak lelaki melahirkan tanpa isteri? Sebab yang melahirkan mesti perempuan. Dan kita tahu ada satu hadis sahih. Nabi kata, kamulah minar rijal kasir. Lelaki yang sempurna ramai. Antaranya para nabi. Ada riwayat kata nabi ni 124,000. Rasul pula 300 lebih. Dan sahabat nabi pula yang sempurna, antaranya 10 orang sahabat yang Allah gembirakan dengan surga. Tapi perempuan ada? Ada? Tak ada. Sebab tu Nabi kata, lelaki yang sempurna ramai, tapi perempuan yang sempurna sikit je. Salah seorangnya ialah Maryam. Bahkan satu hadis sahih Bukhari, Nabi kata khairu nisa'il alamin arba'un. Sebaik-baik wanita dunia 4. Bila sebut dunia ni zaman apa? Sejak dulu sampai 4 ni je. Siapa? Maryam binti Imran. Yang kedua? Asyah binti tak tahu, jawab tak tahu. Asyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Yang ketiga? Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat? Fatimah binti Muhammad. Tengok, Maryam dinobatkan wanita terbaik. Mana mak dia dapat tak? Dapat apa dia panggil? Dapat saham. Sehingga ada ulama mengatakan Maryam ni adalah Nabi. Sebab apa? Sebab Allah sebut antara perintah Allah kepada Maryam pada wa kunuti wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in. Kalau kita belajar bahasa Arab, warka'i ini perintah pada perempuan. Rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Raki'i ini dia panggil jamak. Ramai, tapi ramai untuk lelaki ke untuk perempuan? Lelaki ke perempuan? Kalau perempuan? Kalau perempuan ar-raki'at. Wanita. Rokoklah kamu, wahai Maryam, bersama wanita-wanita yang rokok. Tak. Allah kata rokoklah bersama lelaki-lelaki rokok. Sebab tu berdasarkan ayat ni, ada ulama mengatakan darjah Maryam ni adalah Nabi. Sehingga Allah kata bersama lelaki yang rokok. Boleh? Tapi pendapat yang paling tepat, Maryam bukan Nabi, tetapi dia wanita salihah yang Allah gelarkannya siddiqah. Dan di sini juga pengajarannya apa dia? Yang saya sebut tadi, Allah juga sebut dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga yang kamu tak suka tu sebenar baik.
Maryam suka anak lelaki, tak suka anak perempuan sebab tak boleh khidmat. Tapi sebenarnya bagi Maryam anak perempuan terbaik. Okey. Jadi mana-mana ibu yang dapat anak perempuan 5 orang turut-turut, jangan sedih. Jangan sedih. Tengok-tengok, ya Allah, perempuan lagi. Ya. Walaysa zakaru, dan bukanlah az-zakar, lelaki, sama seperti perempuan. Siapa yang berkata ni? Ada pendapat tengah-tengah ni. Ni, daripada wallahi sampai sini, Allah bercakap. Yang sebelum ni, Maryam. Tiba-tiba di tengah kata-kata Allah. Dia panggil dalam bahasa Arab jumlah mu'taridah. Yang sebelum ni, Mak Maryam. Selepas tu pun, Mak Maryam. Tengah-tengah kata-kata Allah. Allah kata apa? Dan Allah lebih tahu apa yang engkau melahirkan. Dan Allah juga berkata, memanglah lelaki tak sama dengan perempuan. Memang. Perempuan tak boleh berkhidmat untuk rumah Allah. Kemudian sambungan Mak Maryam cakap balik, wa inni, dan sesungguhnya aku sammaituha, aku telah menamakannya Maryam. Siapa ni yang menamakan ni? Mak dia. Sepatut hak untuk bagi nama anak ni hak suami ke hak isteri? Suami. Tapi kenapa suami dia tak masuk campur? Dah meninggal dah. Satu. Yang kedua, dia namakan anak tu bila? Kalau ikut sunnah Nabi, bila patut kita namakan anak? Hari ke? Hari ke-7 tu sunat ke wajib? Sunat. Bila betul-betul wajib? Bila kalau tak bagi nama kena denda, itu wajib. Jadi kalau kita nak namakan anak kita hari pertama, ada dalil tak? Ada? Jangan kata awak tak ikut sunnah. Tak, itu juga sunnah. Dan dalam Quran juga adalah sunnah. Kemudian pengajarannya juga ialah bila nak pilih anak, nama anak, jangan pening-pening lah. Simple je Maryam, Yahya, Zakaria. Kan, tanya 5 orang ustaz. Lepas tu dapat 50 nama. Semua dia tak pakai. Saya dah ada pengalaman. Tanya-tanya, tengok keluar-keluar nama lain. Buang masa aku je. Okey, wa inni, sesungguhnya aku u'izuha. Apa dia? Aku mohon u'izuha al-taji', mohon perlindungan untuknya ha ni balik pada Maryam. Bika, mau berlindung untuk Maryam, tapi daripada berlindung kepada siapa? Bika, Allah. Allah saja yang boleh melindungi. Dengan engkau, dengan engkau. Wa zurriyataha, dan juga zuriatnya. Zuriat siapa ni? Maryam ada zuriat tak? Ada, Isa. Berlindung yang paling penting apa dia? Patut mak bapak ni minta berlindung kepada Allah supaya Allah lindungi anaknya. Yang paling penting lindungi daripada apa? A, COVID-19. B, malaria. C, syaitan. Yang paling bahaya
Yang akan merosakkan anak kita apa dah? Syaitan. Ini yang paling musuh nombor satu daripada syaitan. Ar-rajim yang rajim, rejamlah. Kan? Bila orang berzina, kalau dah kahwin, apa hukum dia? Rejam sampai rejam sampai mati itu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Tak, rejam. Bahasa Arab. Kalau nak terjemah Melayu? Baling. Jadi rajim tu makna matrud, dijauhkan. Dijauhkan, yang dijauhkan. Syaitan yang dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Okey. Jadi yang paling penting mak bapak pastikan anak dia tidak ditipu oleh syaitan. Kadang-kadang semua benda dah okey dah anak dia. Tapi tiap-tiap hari kena tipu kat syaitan. Badan sihat, COVID pun tak ada. Makan lalu, deria rasa ada. Tapi bila solat, tak ada deria iman. Tak khusyuk, khayal je. Okey. Boleh tak kita baca doa ni? Wa inni u'izuha bika wa zurriyatan minasyaitan. Boleh tak? Tapi kena tengoklah anak lelaki ke perempuan. Kalau anak perempuan baca doa ni. Kalau anak lelaki tak sesuai. Sebab hal ni anak perempuan. Kalau anak lelaki kita boleh tak ubah. U'izuhu bika wa zurriyatahu. Boleh je, tapi kita bukan ubah Quran macam kita buat doa sendirilah. Cuma kita ambil maksudnya daripada Al-Quran. Okey. Jadi saya nak sebut juga di sini apa kelebihan Maryam ni. Sehingga dia menjadi wanita terbaik di dunia dan diintera oleh Rasulullah. Dia ada suami? Tak ada. Ada harta? Tak ada. Follower dia ramai? Tak ada. Ada bisnes? Ada jual produk-produk licin muka apa semua? Tak ada. Tapi dia ahli syurga. Apa kelebihannya? Ada wanita famous kan? Sebab apa? Kahwin dengan Datuk Seri. Ada yang famous kahwin dengan PU kan? Yang ni Datuk Seri tak ada, PU tak ada. Tak ada suami. Jadi apa kelebihan Maryam? Saya nak ingatkan pelajar-pelajar tadabbur yang wanita ni. Yang ada anak perempuan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang kita nak anak kita jadi ahli syurga tapi tak cukup syarat. Nak jadi ahli syurga tak mesti ada suami. Kan? Tak mesti kaya, tak mesti ada nama, tak mesti perkahwinan tu hebat. Nak tahu ciri-ciri Maryam, buka surah At-Tahrim ayat 12. Surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryama ibnata Imran wa Maryam ibnata Imran allati satu kelebihan dia ahsanat farjaha. Allah puji ni, Allah puji. Allah kata ini contoh wanita yang beriman. Apa ciri-ciri pertama? Jaga kehormatan, jaga kemaluan. Jaga mata, jaga telinga. Susah kan? Kadang-kadang dah kahwin pun kadang-kadang tak boleh jaga. Main juga dengan lelaki orang. Okey, yang kedua? Fanafakhna fihi. Kami tiupkan dalam mak Maryam tu, dalam perut Maryam, roh kami, iaitu Nabi Isa kan. Okey, itu bukan kelebihan dia lah. Itu anugerah Allah. Yang kedua? Wasaddaqat.
wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Sifat kedua Maryam sehingga dinobatkan ahli syurga dan wanita terbaik dunia. Apa dia? Dia membenarkan semua perkataan Tuhannya. Apa dia ni? Apa maksud membenarkan semua perkataan Tuhannya? Satu dari segi hukum syar'i. Solat apa semua dia sami'na wa ata'na. Dan yang kedua, yang paling sukar daripada syariah. Apa dia? Takdir. Allah takdirkan apa? Dia mengandung tak apa? Malu tak nak jual muka tu? Dan ada tak orang tuduh dia perempuan jahat, perempuan zina kan? Tapi dia reda. Wa kutubihi, dan dia membenarkan semua kitab-kitab Tuhannya. Ini ciri-ciri wanita terbaik. Lepas tu? Yang ketiga, minal qanitin. Apa makna minal qanitin? Kalau kita belajar bahasa Arab, qanitin ni jamak lelaki ke jamak perempuan? Put. Laki lah. Belajar bahasa Arab. Sepatutnya ayat macam mana? Minal qanitat. Sebab tu ada Imam Qurtubi, dia kata, ini menunjukkan Maryam ni Allah angkat dia sama taraf dengan lelaki. Apa maksud minal qanitin? Subhanallah, dia adalah kaki ibadat. Nanti ayat seterusnya. Dia banyak masa habis kat mana Maryam? Maidin ke Giant ke? Mihrab. Oh. Bukan senang tu. Dalam keadaan suami tak ada, tapi banyak masa dia di mihrab, tempat ibadat. Panjang tak cerita syarat-syarat ahli syurga? Tak, simple je. Dan Nabi pun sebutkan, isteri kalau nak jadi ahli syurga, banyak tak Nabi bagi syarat? Tak, satu? Nanti dulu, itu nombor 3. Solat 5 waktu. Ni saya dah taat suami masuk syurga, tapi solat tak cukup 5 waktu. Yang kedua? Puasa bulan Ramadan. Tak puasa 6 pun tak apa. Nabi tak sebut pun puasa 6. Yang ketiga? Taat suami. Yang keempat? Jaga harta, jaga maruah ni. Ahsanat farjaha. Bila suami? Berapa? 14 ke 40 syarat? 4 je. Ya. Dalam 4 ni yang paling sukar apa dia? Taat suami. Kan? Solat lulus, puasa lulus. Suami cakap sepatah, setengah jam dia hurai balik. Okey. Cukup lah. Kita baca buku ni 70 doa dan zikir harian daripada Rasulullah SAW. Doa yang ke doa yang 49 muka surat 41. Doa 49 muka surat 41. Sebelum tu saya nak maklumkan mana-mana pelajar yang daripada Johor, kita ada nak ziarah asnaf di Johor. Jadi siapa yang nak berjumpa, bersembang, boleh jumpa kita besok. Malam besok. Dan boleh hubungi, untuk mengetahui lokasinya, boleh hubungi Puan Haniza.
InsyaAllah besok kita akan ke Johor. Perjumpaan biasa-biasalah, sembah-sembah. Sambil kita ziarah beberapa asnaf. Okey. Doa pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Ini kita tak perlu bacalah. Ini untuk pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa, dan aku mohon perlindungan denganmu dari kejahatannya dan kejahatan tabiatnya. Kan, kadang-kadang sebelum kahwin semuanya indah kan, lepas kahwinnya baru nampak rupa yang sebenar. Jadi kita berdoa supaya kalau yang tak baik menjadi baik, kalau yang kasar menjadi lembut. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis hasan. Okey, lepas tu doa yang ke-50, iaitu doa sebelum berjima'. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maksud dia dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jadi pertama kita minta jauhkan kita daripada syaitan. Yang kedua, jauhkan syaitan daripada kita. Khususnya ketika Allah memberi anak, supaya anak kita tidak diganggu oleh syaitan. Kelebihannya, jika membaca doa ini sebelum bersama pasangannya dan ditakdirkan mendapat anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Ada satu hadis kan, dalam hadis sahih Nabi kata, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan murtahinun, terhutang ataupun terikat, tertahan dengan akikahnya. Kan? Apa maksud dia tertahan dengan akikah? Mana selagi tak buat akikah, terikat, tertahan. Ada pendapat mengatakan tertahannya iaitu bila dia buat akikah, anak dia antaranya tak akan diganggu oleh syaitan. Bila tak buat akikah, anak dia mudah diganggu oleh syaitan. Itu antara maksud hadis. Tapi hukum buat akikah ni, majoriti ulama mengatakan sunat. Okey, nanti kita baca doa seterusnya, iaitu apabila doa sesiapa yang merasa sakit di badannya. Kita bacalah, takut ada yang siapa sakit malam ni boleh baca terus. Hadis ke-51, doa ke-51. Doa sesiapa yang merasa sakit di badannya, iaitu baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Baca berapa kali ni? 7 kali. Dia ada kaedah dia. Sebelum tu baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baru baca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ini bentuk ruqyah. Jadi tak payah panggil ustaz, tak payah panggil Tok Bomo. Kita sendiri meruqyah diri kita. Maksud dia, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan, kesakitan yang aku sedang rasa dan yang aku risau. Apa beza? Rasa dan risau. Dia macam mana cara dia? Kita letak tangan tepat sakit. Kalau sakit bau kan. Kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian baca doa ni 7 kali. Apa maksud? Aku rasa dan aku risau. Yang aku rasa sakit sekarang. Yang kita risau apa dia? Sakitnya lagi parah. Ha. Kadang-kadang sikit lepas ni, besok lagi memberat. Okey, cukup lah. Soalan, apakah keutamaan
seorang wanita dalam Islam menguruskan anak-anak dan suami atau keluar berdakwah? Soalan dia, apa keutamaan wanita? Adakah menguruskan suami, anak-anak, menguruskan rumah tangga ataupun berdakwah? Keutamaan wanita ialah menguruskan rumah tangga, suami dan anak-anak. Dan sebenarnya itu juga kerja pendakwah. Kalau dia betul-betul menguruskan rumah tangga, mendidik anaknya, anaknya akan menjadi pendakwah. Secara tak langsung, dia melahirkan pendakwah. Dia tak pergi berdakwah, tapi dengan sebab dia didik anak, menjadikan anak dia pergi berdakwah. Hasil daripada usaha dia. Dan sebenarnya itu lagi besar daripada dia sendiri pergi berdakwah. Ini juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dalil bahawa wanita keutamaannya ialah duduk di rumah, menguruskan rumah, menguruskan suami dan anak-anak, ialah surah Al-Ahzab ayat 33. Allah kata apa? Wa qarna fi buyutikunna. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Hendaklah kamu perempuan berada fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Yang kedua, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bila terpaksa keluar, jangan berhias, jangan bersolat sebagaimana bersolatnya orang jahiliah yang awal. Yang ketiga, buat apa? Wa aqimnas solah, dirikan solat di rumah. Yang keempat, wa atinaz zakah, keluarkan zakat. Yang kelima, wa ati'na Allah wa rasulah, sentiasa taat pada Allah dan Rasul. 5 benda. Okey. Dan sebenarnya Allah sebut lagi ayat 34 tu, baca ayat Allah di rumah-rumah kamu dan juga baca al-hikmah, iaitu sunnah Nabi. Jadi hidup di rumah tu penuh dengan aktiviti lah. Baca Quran, tadabbur Al-Quran, baca hadis, ajar pada anak-anak sehingga anak betul-betul faham dan menjadi pendakwah. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Boleh ke kita lawan seorang guru kita sebab dia tak mengikut Quran dan Sunnah? Lawan? Guru dia. Soalan dia, boleh tak kita lawan guru kita sebab dia tak ikut? Quran dan Sunnah. Tak boleh lawan. Kalau kita lawan, kita juga tak ikut Quran dan Sunnah. Sebab tak ada ayat Quran ataupun hadis yang menyuruh kita lawan guru, tak ada. Yang ada ialah menyuruh kita hormat guru, hormat orang tua. Nabi kata, laisa minna malam laisa minna malam yarham sawirana wala ya'rif syarafa kabirina, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada kalangan kami mereka yang tak merahmati yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Dia salah, itu soalan dia dengan Tuhan, dan kita kewajipan kita tegur, bukan lawan. Tegur pula bil hikmah, bukan lawan. Wallahu alam. Ustaz, apa hikmah Maryam melahirkan tanpa suami dalam Quran? Apa hikmah Maryam melahirkan tanpa? Hikmahnya antaranya ialah Allah nak menunjukkan kebesaran Allah yang boleh melahirkan anak pertama tanpa mak bapak seperti Adam. Dan Allah juga boleh melahirkan anak tanpa isteri, tanpa ibu. Ada bapa tapi ibu tak ada. Allah berkuasa seperti Hawa. Dan Allah juga boleh melahirkan anak tanpa suami. Ada ibu tapi suami tak ada seperti, dan yang biasanya Allah melahirkan anak melalui ibu dan bapa. Jadi Allah nak tunjuk kehebatan dia, kebesaran dia. Dan juga Allah nak meninggikan kedudukan Maryam. Lagi besar ujian, lagi dia sabar, lagi tinggi kedudukannya. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan, benarkah buat majlis akad nikah di masjid itu amalan sunnah Nabi?
Wallahu alam. Soalan dia, benarkah akad nikah di masjid adalah sunnah Nabi? Wallahu alam, saya tak jumpa dalil. Dan setahu saya tidak ada ketetapan daripada Quran ataupun hadis akad mesti buat di tempat yang tertentu. Di masjid ke, di dewan ke, tak ada dalil. Bila tak ada dalil, mana bebaslah. Yang penting memenuhi syarat. Kalau buat masjid pun jaga adab-adabnya. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk orang yang baru meninggal, bolehkah kita yang masih hidup ni bacakan Al-Quran 30 juzuk? Satu juz setiap seorang, ada 30 orang, niatkan pahalanya untuk meninggal, boleh ke macam tu? Soalan dia, boleh tak kita baca Quran 30 juzuk untuk disedekahkan kepada orang yang meninggal? Dan 30 juzuk pula dibahagi-bahagikan, setiap orang satu juzuk. Soalannya, boleh ke tak? Jawapannya, tidak boleh. Dan itu adalah perkara bid'ah, sebab tak pernah dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang kedua, Quran bukan untuk orang mati. Quran adalah untuk orang hudan lil muttaqin, bukan hudan lil mati. Jadi kenapa dah mati baru nak baca pada mereka? Pastikan sebelum mati bacalah Quran pada mereka dan bagi kefahaman pada mereka, supaya mereka bila mati selamat dengan Al-Quran. Ustaz, doa pengantin lelaki tadi. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Alaihi itu domnya itu balik kepada siapa pada alaiha alaihi. Kesawak apa dah? 41. Wa khairam ma jalabtaha. Hi domnya itu kepada Sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa. Alaihi balik kepada ma. Dipanggil ma tu ma mausulah. Alaihi alai ala ma jalabtaha. Balik pada ma. kebaikan ataupun syariah. Ya. Ustaz, sahabat saya tanya, ada tak doa untuk penyakit yang tiada ubat seperti kanser tahap 4 dan HIV? Ada tak doa untuk penyakit yang tidak ada ubat? Kanser tahap terakhir. Dia doa yang Nabi ajar, termasuk yang kita baca ni, sebenarnya Nabi tak sebut pun penyakit apa. Jadi kita boleh baca je. Kita boleh baca sebab doa yang Nabi ajar adalah umum, tak kira apa penyakit. Satu. Yang kedua, Nabi ada sebutkan semua penyakit likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat, kecuali tua dan mati. Kalau tua nak rawat jadi muda balik, tak boleh. Kalau mati, tak boleh. Selain daripada tu, ada. Ada tak yang kanser dah lama, lepas tu sembuh? Ada. Tak mustahil bagi Allah. Tak mustahil. Wallahu a'lam. Contoh Ustaz, sah tak solat kita kalau kita solat di belakang imam yang ahli syirik dan bid'ah? Sah tak solat kita di belakang imam yang ahli syirik? Apa maksud syirik tu? Syirik ada dua. Satu syirik besar. Kalau syirik besar, jadi kafir. Kalau kafir, macam mana boleh jadi imam? Kalau syirik kecil, sah. Syirik kecil seperti apa? Fasik ataupun riak. Imam riak kan? Suka cerita, saya dah jadi imam ni 50 tahun, riak tak? Tapi sah tak solat belakang dia? Sah. Sah. Sama juga solat di belakang imam yang ahli bid'ah, solatnya sah. Tak ada dalil yang mengatakan batal. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, dia solat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang memang terkenal sebagai munafik ke, orang fasik ke, banyak dia buat kezaliman, tapi sahabat solat di belakangnya. Wallahu alam. Nabi sapu dahi selepas solat buang debu di dahinya, sahabat ikut, adakah ada riwayatnya? Wallahu alam, saya tak pernah jumpa. Memang ada hadis satu masa bila Nabi salat hujan turun.
dan masjid Nabi ni bumbung-bumbung daripada pelepah tanah. Bila hujan turun bocor. Kemudian lantai pula pasir. Bila pasir kena air, bila Nabi sujud melekat kat dahi, Nabi sapu. Tapi yang mengatakan sahabat ikut buat, saya tak jumpa. Wallahu alam. Yang ada yang sahabat ikut buat apa dia? Ada satu masa Nabi solat, Nabi buang selipar. Jadi sahabat pun buang selipar. Lepas solat Nabi tanya, kenapa kamu buang selipar? Apa jawapan sahabat? Sebab kami nampak engkau membuang selipar, kami pun buang. Nabi kata, aku buang sebab Jibril bagi tahu di selipar aku ada najis. Kan? Tapi di situ ada pengajaran. Apa pengajarannya? Sahabat ni terlalu cinta pada Nabi. Ayat yang kita belajar semalam. Dia nak cinta Allah, maka syaratnya ikut Nabi. Jadi apa Nabi buat? Nabi buka selipar, walaupun tak tahu sebab, dibuka. Itulah cinta. Wallahu a'lam. Sebenarnya baca Quran bukan untuk orang yang mati, tapi untuk mengingatkan pada yang masih hidup yang datang ziarah orang mati. Saya nak tanya, nak mengingatkan orang yang masih hidup. Sebenarnya kalau nak ingatkan orang yang hidup, adakah dengan baca ataupun dengan tadabbur? Tadabbur. Kalau setakat baca, orang hidup pun tak faham, dia tak akan dapat apa-apa peringatan. Bahkan Allah mencela orang yang tak faham Al-Quran. Jadi alasan baca Quran untuk orang mati bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Tak betul lah. Tak betul. Yang kedua, kenapa untuk orang hidup, tapi bila orang mati baru baca? Kenapa? Wallahu a'lam. Kalau kita baca Quran hadiah pada ayah kita yang sudah meninggal, maknanya perbuatan itu sia-sia juga ke? Baca Quran untuk Ayah. Okey, soalan dia, baca Quran untuk ayah kita berbeza dengan kita baca Quran untuk bukan mak bapak kita. Berbeza. Sebab Nabi kata, apa dia hadis tu? Al-waladu min kasbi abihi. Anak tu adalah hasil usaha mak bapaknya. Jadi daripada hadis itu ulama mengatakan apa saja perbuatan anak, mak bapak dapat pahala. Dia baca Quran, mak bapak dapat pahala. Dia pergi kelas agama, mak bapak dapat pahala. Dia buat umrah, mak bapak dapat pahala. Semua amal soleh anak-anak, mak bapak yang dah mati dapat pahala. Tapi daripada anak. Ulama kata daripada anak dan ke bawah, ke bawah. Okey. Jadi berdapat pahala kalau daripada anak. Kalau kita baca Quran, hadiah kepada ayah. Tak payah hadiah. Kita baca Quran, hadiah kepada ayah. Tak payah. Ulama kata, bila kita baca, kita nak niat sedekah pahala pun boleh. Dan kalau kita tak niat pun, automatik dapat. Sebab kita adalah hasil usaha mak bapak. Wallahualam. Salam Ustaz, mohon ulangi doa sakit badan. Tak payah ulang, beli buku ni. Beli buku ni. Sebab kalau saya ulang nanti besok lupa pula kan. Baik beli, dia tak akan lupa selama-lama. Sebab buku ada di tangan. Cepat-cepat beli sebelum habis. Dah? Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم